Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jihan Adiba daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang instrumen, kesahan dan kebolehpercayaan bersama dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Maziratul Balkis dan Nurul Syahidah. Okey, saya akan menerangkan tentang apa itu instrumen. Instrumen adalah alat pengukur dan bahan yang digunakan untuk menjalankan suatu penyelidikan. Dalam menjalankan satu penyelidikan, kita akan memerlukan data ataupun maklumat untuk kajian kita. Jadi, data tu kita boleh dapat daripada kertas ujian, borang soal selidik yang kita edarkan ataupun secara temu bual. Instrumen juga adalah proses bagi mendapatkan data untuk mencapai objektif kajian. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data. Antaranya ialah kaedah soal selidik, kaedah temu bual ataupun kaedah pemerhatian. Okey, saya ambil satu contoh tentang tinjauan soal selidik. Okey, konsep kaedah tinjauan soal selidik ni ialah proses bagi mendapatkan data secara sekali sahaja. Kita edarkan set soalan kepada responden secara sekali sahaja. Sebab kalau kita buat banyak kali, mungkin data yang kita dapat tu tak sah. Yang kedua, data yang diperoleh akan diproses berdasarkan kaedah analisis oleh penyelidik. Yang ketiga, ia boleh dilaksanakan dalam bentuk manual iaitu secara atas kertas ataupun secara atas talian, contohnya Google Form. Antara kelebihan tinjauan soal selidik, yang pertama ialah proses memungut data lebih cepat dan mudah untuk ditadbir. Yang kedua, penyelidik boleh memilih saiz sampel sama ada saiz yang besar, kecil, secara rawak ataupun tidak. Yang ketiga, fleksibiliti dari segi item soal selidik. Seterusnya ialah kelemahan tinjauan soal selidik. Yang pertama, responden memahami item soal selidik secara berbeza, di mana ia bergantung kepada latar belakang pendidikan dan pengalaman responden sendiri. Yang kedua, item yang ditadbir tidak boleh diubah suai semasa pentadbiran penyelidikan sedang dijalankan. Yang ketiga, kesahan item diragui. Ini kerana responden mungkin akan jawab mengikut kefahaman mereka sendiri. Seterusnya ialah klasifikasi data yang terbahagi kepada dua, iaitu primer dan sekunder. Primer ialah data yang kita perolehi daripada maklum balas responden. Sekunder pula ialah maklumat tambahan yang kita perolehi daripada buku, jurnal, laman web dan sebagainya. Data primer contohnya ialah kaedah borang soal selidik, iaitu set soalan yang berkaitan dengan kajian diberi kepada responden secara edaran. Yang kedua, kaedah pemerhatian di mana kita membuat lawatan ke lokasi kajian dan mengambil gambar sebagai bukti. Yang ketiga ialah kaedah temu bual di mana kita menyediakan soalan berkaitan kajian yang dijalankan. Melalui temu bual juga, maklumat dapat diperolehi secara langsung. Data sekunder pula ialah data yang kita perolehi daripada laman web, artikel ataupun jurnal. Kita perlu memastikan sumber yang kita perolehi untuk mendapatkan data adalah sumber yang boleh dipercayai dan berkaitan dengan kajian yang kita jalankan. Seterusnya terdapat 3 faktor pemilihan instrumen. Yang pertama ialah mudah guna, di mana kita perlu hasilkan borang soal selidik yang mudah difahami oleh responden supaya objektif kajian kita dapat dicapai. Yang kedua ialah kesahan, di mana kita perlu menghasilkan soalan-soalan yang mendorong responden untuk menjawab dengan betul ataupun tepat supaya data yang kita perolehi itu sah. Yang ketiga ialah kebolehpercayaan, di mana kita nak uji sesuatu item yang sama diuji beberapa kali kepada
subjek atau konsep yang sama, maka skor jawapan yang diberikan adalah sama ataupun hampir sama. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syahidah Mitruddin. Saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan tentang kesahan. Okey, kesahan ini dari perkataan dia sendiri pun kita dah boleh nampak sah, iaitu perkara yang kita buat tu kenalah sahih dan kita tak tipu. Okey, kalau kita gunakan instrumen kan ada dua, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Okey, bergantung kepada awak nak guna yang mana satu. Okey, kalau kata awak gunakan cara kualitatif, edarkan borang soal sidik kan. Tapi cara soalan tak betul. Lepas tu kalau dah soalan tak betul, responden pun jawab mungkin dengan cara yang tak betul juga. So, awak gunakan data tu masuk dalam kajian. So, kajian awak tak sah sebab cara menggunakan instrumen tu tidak betul. So, tak boleh nak mencapai objektif kajian yang awak nak lakukan. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada jenis kesahan. Okey, jenis kesahan ada dua kat sini, iaitu kesahan dalaman dan juga kesahan luaran. Okey, saya akan terangkan dulu kesahan dalaman. Okey, kesahan dalaman ni apa? Okey, kesahan dalaman ni kita nak tengok sejauh mana kajian kita ni boleh memberi kesan kepada subjek kajian kita. Okey, saya bagi contoh. Saya buat kajian tentang kesan pengambilan sarapan pagi kepada pelajar. Okey, subjek kajian saya adalah pelajar BBF kohort 9. Okey, so kalau kesahan dalaman ni, saya nak tengok kajian saya ni memberi efek tak dekat pelajar BBF. Lepas dia dah baca saya punya questionnaire, artikel saya, so mereka sedar tak akan kepentingan dan kesan jika mereka tak ambil sarapan pagi tu. Okey, kita nak tengok kesahan luaran pula. Okey, kalau kesahan luaran ni, kita nak tengok sama ada kajian kita ni dapat memberi kesan tak kepada orang luar selain daripada subjek kajian kita. Kan tadi saya bagi contoh, subjek kajian saya pelajar BBF kohort 9. Okey, saya nak tengok selain daripada pelajar BBF kohort 9 ni, artikel saya ni dapat memberi kesan tak kepada pembaca. Okey, jenis-jenis kesahan yang lain pula berkaitan kandungan, kriteria, konstruk dan juga akibat. So, kita akan tengok satu persatu dengan lebih detail. Okey, kita tengok yang pertama iaitu kesahan kandungan. Okey, kesahan kandungan ni dia nak tengok sejauh mana alat yang kita gunakan di dalam kita buat kajian ni boleh mampu mengumpul kandungan ataupun tidak. Contoh kata, saya gunakan borang soal sidik. So, dia nak tengok borang soal sidik ni mampu ke memberi saya informasi yang boleh saya taruh dalam kajian saya. Okey, kalau kata borang soal sidik tu boleh diguna pakai dan data-data yang saya dapat tu memang boleh saya guna untuk membantu membuktikan kajian saya, maknanya itu adalah satu kesahan kandungan yang tinggi. Okey, untuk kesahan kriteria, kita nak tengok sejauh mana perhubungan antara perincian dalam alat kajian yang kita gunakan dengan kriteria luaran. Okey, tapi kriteria yang kita nak guna tu mestilah konsisten. Okey, kesahan kriteria ada dua jenis, iaitu serentak dengan jangkaan. Okey, kalau untuk serentak ni, dia tunjukkan perlakuan dalam pada masa yang sama. Okey, kalau jangkaan pula, perlakuan seseorang itu pada masa hadapan. Okey, kesahan konstruk ni, bila awak lakukan ujian psikologi sebelum nak teruskan kajian awak. Okey, antara ujian psikologi tu mungkin boleh dari segi personality, tingkah laku atau mental. Bergantunglah kepada tajuk kajian. Okey, lepas dah dapat hasil jawapan ujian psikologi tu, okay, bila awak dah analisis, kalau rasa nak teruskan kajian, dan boleh teruskan. Okey, tujuan kita buat kesahan konstruk ni sebab kita nak dapatkan satu data yang tepat dan bagus
untuk kita masukkan dalam kajian kita. So, bila orang lain nak refer kajian kita, dia nak tengok, so kita tak akan bagi satu maklumat yang salah lah kepada mereka. Okey, kita tengok kesahan akibat pula. Okey, kesahan akibat ni, dia bila penyelidik dapat kenal pasti sama ada wujud tak masalah yang mendatangkan kesan buruk kepada individu yang dia nak uji. Okey, contohlah saya kasih contoh. Penyelidik ni nak buat speed test pelajar perempuan dengan pelajar lelaki. Kelajuan mereka berlari dalam 100 meter. Okey, so dia buat. Bila dia buat tu, pelajar ada beberapa pelajar perempuan mungkin sesak nafas, mungkin semput, terjatuh ke kan. So bila benda ini jadi, penyelidik dia nampak. So ini adalah kesahan akibat. Okey, seterusnya adalah tujuan kesahan. Kenapa kita perlukan kesahan dalam kita buat kajian? Sebab kita nak jaminkan instrumen yang kita gunakan tu boleh dipertahankan. Contoh kata awak gunakan instrumen termubal. Lepas tu ada pihak luar yang meragu-ragukan kajian kes awak. So awak dah ada bukti termubal tu. So boleh dipertahankan. Lepas tu kita nak tepat, bersesuaian, beretik dan juga kebolehgunaan. Okey, ini adalah faktor yang boleh mempengaruhi kesahan dalam kajian kita. Okey, yang pertama adalah apabila arahan kurang jelas. Bila kita lakukan kajian, kita gunakan instrumen kan? Okey, contoh instrumen kita gunakan adalah borang soal sedik. Bila arahan kurang jelas dalam soalan awak, so responden pun akan kasih jawapan yang kurang jelas jugalah. So, boleh fikir sendiri kan? Kalau tak jelas, maknanya kualiti kajian kita tak bagus. Okey, yang kedua adalah apabila susunan item yang kurang tepat. Contoh kata, item soalan dan item jawapan adalah tidak synchronize. So, ia boleh mempengaruhi kesahan. Yang ketiga, bilangan item yang tidak mencukupi. Misal kata awak jalankan dan edarkan borang soal sedik kepada satu UTSM. So, UTSM banyak fakulti kan? Boleh pula awak tertinggal satu fakulti. So, ia boleh mempengaruhi kesahan juga. Okey, yang seterusnya adalah apabila penggunaan kata atau ayat yang sukar difahami. Kita kena faham bila orang nak jawab borang soal sedik, kadang mengambil masa kan. So, tak semua orang boleh nak spend masa yang banyak untuk jawab soalan kita. So, kita kena gunakan ayat yang simple, tak perlu nak bombastik. Sebab ini bukan karangan, ini just hanya soal sedik. Okey, seterusnya, masa diberikan tidak mencukupi. Ini contoh kata awak nak lakukan ujian IQ kepada kanak-kanak tahun 5. Contohlah kan, awak kasih ujian. Tapi masa awak bagi tu tak sesuai dengan tahap umur mereka, tahap pemikiran mereka. So boleh mempengaruhi juga. Yang terakhir, apabila aras kesukaran yang kurang sesuai. Okay, contoh kata tadi buat IQ test kan, untuk tahun 5. Tapi soalan tahun 6 punya. So, tak boleh macam tu lah. So, boleh mempengaruhi kesahan juga. Okey, pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya. Seterusnya saya, Maziratul, akan menerangkan tentang kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan merujuk kepada ketepatan dan kestabilan suatu ukuran setelah dilaksanakan berulang kali dalam tempoh masa yang berbeza. Kebolehpercayaan ini merujuk kepada sama ada suatu ukuran itu konsisten ataupun tidak apabila digunakan untuk mengukur konsep yang sama terhadap sesuatu populasi, sampel atau responden. Terdapat 3 jenis kebolehpercayaan. Yang pertama adalah stability, iaitu ukuran memberi keputusan yang sama selepas satu jangka masa. Sebagai contoh, sekiranya kita mengukur satu konsep pada hari ini dan setahun dari sekarang, adakah kedua-duanya memberi keputusan yang sama?
Stability boleh diuji dengan menggunakan kaedah ujian semula. Yang kedua adalah representatif, iaitu ukuran memberi keputusan sama apabila digunakan untuk kumpulan-kumpulan yang berbeza. Sebagai contoh, dalam mengukur satu konsep, adakah ukuran tersebut memberi keputusan sama dalam kalangan kumpulan yang berbeza umur, agama, jantina dan sebagainya. Bagi representatif ini, boleh diuji dengan menggunakan analisis subpopulasi. Dan yang ketiga adalah equivalence. Apabila beberapa pernyataan digunakan untuk mengukur satu konsep, sebagai contoh, terdapat 3 pernyataan untuk mengukur satu konsep dalam soal selidik. Jika kesemua pernyataan tersebut didapati mengukur konsep yang sama, maka ukuran itu mempunyai equivalence reliability. Bagaimana memperbaiki kebolehpercayaan? Yang pertama, memastikan definisi dan konsep adalah jelas. Kedua, menggunakan beberapa pernyataan untuk mengukur sesuatu konsep. Terdapat 4 kepentingan kebolehpercayaan. Yang pertama, mengelakkan kekeliruan. Yang kedua, faktor masa yang diberikan. Yang ketiga, kesukaran item. Dan yang terakhir, respon yang diberikan adalah tepat. Seterusnya adalah hubung kait kesahan dan kebolehpercayaan. Di sini terdapat 3 jenis raja yang menunjukkan konsep untuk menggambarkan hubung kait antara kesahan dan kebolehpercayaan. Yang pertama, raja menunjukkan ia boleh dipercayai tetapi tidak sah. Untuk raja yang kedua, ia menunjukkan boleh dipercayai dan sah. Dan raja yang terakhir menunjukkan tidak boleh dipercayai dan tidak sah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.